Selamat pagi kelas. Apa kabar? Ada semua kak? Jadi hari ini kita belajar topik baru, yaitu tapi sebelum mulakan sesi pembelajaran, cikgu nak tunjukkan satu video. Lepas itu kita bincang pasal berkaitan dengan video, oke? Oke, video udah habis. So, cikgu nak tanya, sebelum kita mulai cikgu nak tanya, kamu tahu apa yang kalian tuliskan pada ayat majmuk kelas? Tidak. Ada yang nak coba kan? Oke, di sini cikgu beri penerangan atau lebih dikenal definisi kepada ayat tunggal dan ayat majmuk. Oke, untuk ayat tunggal, seperti yang kita dapat lihat dekat video tadi, ayat tunggal adalah merupakan sebuah ayat yang mempunyai satu subjek dengan satu predikat. Ayat tunggal tidak mempunyai klausa lain serta tidak menggunakan kata hubung sebagai ayat penyambung. Oke, untuk bahagian ayat tunggal, kata kuncinya senang tak? Kamu kena ingat ayat tunggal dia ada satu subjek dengan satu predikat dan tidak mempunyai ayat penyambung. Untuk ayat tunggal ini paling senang belajar hafalan. Cuma yang akan menjadi susah adalah pada bagian ayat majmuk. Untuk bagian ayat majmuk ialah merupakan sebuah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat atau klausa yang digabungkan. Ayat majmuk terdiri daripada tiga jenis, yaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pacangan, dan campuran. Oke, bagian ini yang ada selalu keliru, di mana bagian majmuk gabungan dan ayat majmuk pacangan dan campuran. Sebab ini yang akan membuat belajar keliru. Dan memang bagian ayat majmuk ini memang sangat susah. Oke, so kita tengok beralih kepada contoh ayat tunggal dengan ayat majmuk. Dan kata kunci apa untuk ayat tunggal, ayat majmuk?
Betul. Untuk ayat majmuk kata kunci dia senang. Mengandungi dua atau lebih ayat atau klasa yang digabungkan. Dan ayat majmuk ini menggunakan ayat hukum sebagai penyambung ayat. Oke? Nampak tak? Oke, ini bagian contoh ayat tunggal. Dia senang je, and then ayat dia ringkas. Oke, tengok ni. Macam cikgu beritahu tadi, ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dengan satu predikat. Dia subjek dia emak, emak subjek. Predikat dia perbuatan. Apa yang mak buat? Sedang menggosok baju. Yang kedua, kambing itu sedang merabut rumput. Buku itu berwarna biru gelap. So, kamu boleh nampak kan dia ringkas, senang, sejenak kan? Okay. Seterusnya kita beralih kepada ayat majmuk. Suruh ayat membaca cikgu. Boleh? Perintah. Oke, untuk ayat majmuk ada mengandungi lebih daripada satu subjek atau satu predikat yang digabungkan dengan kata hukum. Macam yang kita cakap tadi, ayat majmuk itu memang dia bahagian yang agak sukar sikit kalau kurang ataupun kamu kurang apa namanya? Tak ambil penampasan, oke? Ada contohnya pada bahagian ayat tunggal. Kamu tengok perbezaannya. Dia tak ada, kan seperti kita cakap tadi, untuk ayat tunggal dia tidak menggunakan kata hukum sebagai ayat penyambung. Coba kamu tengok bahagian ayat majmuk. Dia ada pakai ayat kata hukum tidak? Apa kata hukum dia? So, kamu dapat paham? Oke. Ada yang tak cuba baca? Oke, Sylvia contoh baca contoh ayat tunggal dan satu contoh ayat majmuk. Oke, yang pertama ayat tunggal. Sehari suka makan nasi lemak, sehari suka makan miso. Jadi ayat majmuk dia sehari suka makan nasi lemak dan miso. Oke, apa kata hukumnya? Tak, cikgu. Dapat bezakah ayat tunggal dengan ayat majmuk? Tepat, cikgu. Kesenangan? Ya. Mula aja kamu senang. Yang bagian susah jangan. Cikgu, kita ada soal. Salah. Oke. Ini cikgu masukkan ayat majmuk panjangan. Ayat majmuk panjangan juga dia ada banyak pecahan. Sebab tu cikgu cakap ayat majmuk lebih susah berbandingkan ayat tunggal. Sebab ayat tunggal dia hanya tumbuh kepada satu jam. Untuk ayat majmuk dia banyak cabang. Oke. Dalam ayat panjangan ini ada 3 elemen, yaitu ayat majmuk panjangan relatif, ayat majmuk panjangan komplement, dengan ayat majmuk panjangan keterangan. Kita baca. Oke, untuk ayat majmuk panjangan relatif adalah ayat yang menggunakan kata relatif yang seperti menggunakan kata relatif yang. Oke, siapa nak baca contoh ni? Aiman. Oke, Aiman 1, yang kedua. Dia tadi kena baca, Aiman. Sarja memakai sari yang berwarna ungu. Tulisan. Motosikal yang ditunggannya itu ialah motosikal abangnya. Oke, nampak tak dia ada pakai perkataan yang? Ya. Oke, itu menunjukkan dia panjangan relatif. Oke. Cikgu Sylvia pun nak baca juga cikgu. Tak baca juga sih ya? Ya. Nak, cikgu. Oke, baca 3. Baca habis cikgu.
baca habis itu dia tidak sampai dia rela aja. Di sekumpul. Ya. Bapak, saya suka menonton film yang menceritakan tahu. Ada tak yang lain? Ada. Kita film yang menceritakan tahu. Oh. Oke, seterusnya adalah ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan atau ayat gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih daripada dua ayat yang digabungkan menjadi satu dan menggunakan kata hukum seperti dan, atau, serta, tetapi, sambil dan sebagainya. Oke? So, seperti yang saya cakap pada awal tadi kan ayat majmuk digunakan kata hukum kan? Ini yang saya maksudkan sebenarnya. Digunakan kata hukum. Untuk ayat tunggalnya senang ya. Jadi maka kamu boleh hafal ayat tunggal. Untuk ayat majmuk ini dia agak susah sedikit. Okay? Contohnya, karena Cynthia baca. Contohnya, Sami dan Zaki, adiknya, belajar di sekolah menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani Selatan. apa kata hukum yang dia guna untuk ayat majmuk gabungan? Betul. Oke, tengok penerangan di sini. Ayat ini sebenarnya berasal daripada dua ayat tunggal, yaitu ayat tunggal A dan B. Kenapa dia cakap ayat tunggal A dan B? Perlu gabung Gabung macam mana? dengan kata majmuk gabungan dan Bukan, dia ada kata hukum di mana Salmi dan Zaki ini sama-sama belajar di sekolah menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani Kedah. So, untuk tunjukkan yaitu menjadi ayat tunggal tunggal kepada ayat majmuk gabungan, dia akan menggunakan perkataan dan sebagai kata hukum. Paham? So, jadilah ayat lengkap macam ini. Oke? Seterusnya ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campur itu kenaan. Jadi benar terus yang kau baca. sehingga dia boleh nak sedia Saya baca penerangan di sini. Ayat majmuk campurannya adalah ayat yang memiliki lebih daripada satu jenis ayat. Ayat majmuk campuran yang terdiri daripada campuran ayat dengan jenis ayat majmuk atau dan kolonnya ayat majmuk. Contoh ayat Sudah. Oke, apa kata kunci dia berikan? mengandungi lebih dari satu jenis ayat untuk ayat majmuk campuran. Oke, betul. Aiman baca. Contoh. Razali sedang menonton televisyen, tetapi kakaknya Rahimah yang berada di tingkatan 5 masih mendelah buku pelajaran. Ya, ayat ini sebenarnya terdiri daripada 3 ayat. Secara mudahnya, ayat tersebut dapat diuraikan seperti berikut. Oke, ayat A. Razali sedang menonton televisyen. Kakaknya Rahimah masih menelah buku pelajarannya. Kakaknya, ayat C. Kakaknya Rahimah belajar di tingkatan 5. So kita campurkan ayat majmuk campuran, yaitu menggunakan perkataan sedang untuk sebagai kata hukum. Sedang dan tetapi, kan? Jadi ayat dia akan menjadi Razali sedang menonton televisyen, tetapi kakaknya Rahimah yang belajar di tingkatan 5 masih menelah buku pelajarannya. Oke. Jadi semua paham tak apa yang dimaksudkan dengan ayat tunggal dengan ayat majmuk? Oke, sekali lagi saya nak tanya.
mainan